Nanti Haji Zabidah akan bantu untuk memasuki rakan-rakan kita yang lain lah. Ya. Seperti saya mute-kan supaya tidak mengganggu perbahasan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita mengucapkan kesyukuran sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bersama di hari pertama minggu ini, hari Isnin, untuk kita merapatkan diri kita kepada kalamullah, iaitu ayat-ayat Al-Quran yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk dijadikan panduan di dalam kehidupan kita. Semoga dengan kita mengikuti pembelajaran ini, kita makin hampir kepada kefahaman dan penghayatan ayat-ayat Al-Quran itu, untuk kita jadikan panduan yang pertama sekali, jadi panduan kepada kehidupan kita, dan seterusnya dijadikan perkongsian. Perkongsian itu maknanya kita ingin menyampaikan ilmu Al-Quran itu kepada orang yang lain. Orang lain itu maknanya keluarga kita, sahabat kita, ahli-ahli karya kita, keseluruhan masyarakat kita di Malaysia, dan juga insya-Allah kita akan cuba mengusahakan perkongsian ini kita akan panjangkan kepada sahabat-sahabat kita di luar negara. Luar negara termasuk negara-negara jiran, Indonesia, Brunei dan juga Singapura, dan kalau boleh kita ke Filipina sekali. Semoga perancangan kita itu akan dibantu oleh Allah, dan dapat dilaksanakan insya-Allah. Sekarang ni kita dalam persediaan untuk mengadakan satu seminar, apa yang kita panggilkan QHS International Seminar on Learning of Al-Quran the Digital Way. Itu. Nah, kemungkinan besar kita akan menggunakan bahasa Inggeris lah dalam seminar yang kita rancang ini. Tapi walau macam mana pun kita akan tengok juga penyertaan. Kalau penyertaan itu ramai di antaranya yang boleh berbahasa Melayu, kita akan juga gunakan bahasa Melayu. Untuk sekarang saya akan terus kongsikan skrin seperti biasa untuk melihat perkongsian paparan-paparan ataupun senarai-senarai kalimah yang kita ikuti sekarang, yang dibangunkan daripada kata akar qaf waw lam. Qaf waw lam. Alhamdulillah, minggu lepas rasanya kita dah habis mengupaskan semua kalimah-kalimah yang dibangun daripada qaf waw lam di muka surat yang kedua. So tuan tengok ni di bawah ni dia banyak muka suratnya. Sebab kenapa? Dia ada 1620 kalimah dalam bentuk kata kerja, iaitu fi'lun saja. Sekarang ni kita hanya mengimbas kembali kalimah-kalimah dalam kumpulan kata kerja. Kata kerja saja, tuan-tuan tengok sini, lebih pada 11 muka. Tapi bila kita sudah mengimbas kembali di muka surat 2 pun kita telah lihat banyak daripada kalimah tu adalah berulang kali. So berulang kali, malah kita dah
sepatutnya sudah mengenal ya tiap-tiap kalimah yang telah kita pelajari ya. Waqulu kita sudah patutnya sudah mengenal lah yang ni adalah dalam bentuk fi'il amar. Ya, fi'il amar yang jamak, bila jamak fi'il amar dia mengambil i'rab yang majzum ya. Nah, yang ni adalah fi'il madhi pula. Fi'il madhi wazan satu yang jamak juga ya. Ini adalah fi'il madhi maklum wazan satu yang majhul ya, yang majhul. Nah, itulah maksud saya ya. Lepas tu kita sudah kenal ya. Qalu pun kita sudah kenal, qul sudah tahu, qalu patut sudah tahu. Qul ni adalah fi'il amar wazan satu mufrad ya, mufrad yang majzum ya. Yaqula pun kita sudah bahaskan dia hari itu, iaitu dia adalah fi'il mudhari' wazan maklum wazan satu untuk fa'il yang dua orang ya, dua orang. Kemudian i'rabnya adalah i'rab yang mansub ya, sebab apa? Ada kalimah hatta, jadi kalimah tu mengambil fi'il mudhari' yang mansub ya untuk dua orang. Mana fa'ilnya sini ada dua orang yang ditandakan oleh ada alif di hujungnya ya. Ada alif di hujung tu menunjukkan dia dua orang ya. La taqulu ya, kita pun sudah mengenal bila ada la ni adalah apa clue dia? Tiga ni je ya. La dua lah ya. La dengan ta. Bila ada la, kemudian dia diikuti oleh fi'il mudhari' untuk orang kedua mukhatab kamu, jadi biasanya dia akan membawa erti janganlah, jangan. Nah, maknanya melarang ya. So ini semua kita sudah bahaskan. Wa qalatil yahudu kita sudah bahaskan, wa qalatin nasara pun kita sudah bahaskan ya. Kepada rakan-rakan yang tidak dapat menyertai kelas tu boleh rujuk kepada rakaman nanti ya, rakaman yang biasanya diuruskan oleh saudara Munzir kita lah ya. Okey, sekarang ni kita cuba lihat muka surat ketiga ya. Kita dah habis dua. Satu muka surat ni ada 50 kes ya. Jadi kalau kita pergi ke muka surat ketiga, jadi tuan-tuan pun sudah boleh mengenal ya. Qul kita dah banyak bahaskan, dia adalah fi'il amar lagi untuk seorang ya, untuk fa'il yang seorang, bermakna apa? Katakanlah kamu. Katakanlah kamu tu adalah untuk seorang lah ya. Ni samalah qul. Yang quli, kalau ada quli tu sebenarnya dia sama dengan qul ya. Sama dengan qul, tetapi lam tu dihidupkan dengan baris bawah kerana apa? So, kerana dia asalnya ialah lam yang sukun, tetapi dia berjumpa dengan alif lam ta'rifah di sini ya. So di dalam alif lam ta'rifah ni, lam ni adalah lam yang sukun. Jadi kalau lam sini sukun, yang ni sukun, jadi nanti tak boleh nak disebut. Jadi untuk menyebutkan qulil afwa tu, jadi lam yang sukun tu dihidupkan dengan baris kasrah ya, baris kasrah dihidupkan ya. Asal dia ialah lam yang sakinah ya, sebab itulah original kepada seperti yang inilah fi'il amar ya. So bila berjumpa dengan alif lam ta'rifah ataupun apa-apa saja yang sukun, huruf yang sukun ya, jadi dia perlu dihidupkan dengan baris yang berharakah ya, yang boleh lam tu dibunyikan ya. Di sini dia tidak dibunyikan. Sini tidak mengapa sebab fa ini berbaris. So dia tak perlu dihidupkan ya. Qul fi boleh disebut. Qul
fihima, ya. Di sini kalau tidak ada baris bawah, kita tidak dapat menyebut sebab yang ni pun mati juga, ya, lam tu mati, jadi mati dengan mati tak dapat disebut. So dia perlu huruf yang berbaris sebelum huruf yang sukun, ya. Macam ni, ya, dia sukun tetapi dia ada huruf yang berbaris. So, ya, tak perlu. Di sini hamzah qata' ni berbaris, so dia tidak perlu dihidupkan, cukup dengan dia dalam status yang original, iaitu sakinah. Jadi kita boleh sebutkan dia qul islahun, qul islahun, so tak perlu dihidupkan, ya. Nah, itulah kenapa setengah daripada huruf tu dihidupkan dengan baris, kenapa tidak, ya. Okey. Okey, faqa, okey. Yang ni kita akan terangkan sikit, ya, ke apa dia ni. Ialah ini adalah fi'il mudhari' wazan 1, maklumlah, ya, fi'il mudhari' maklum wazan 1, majzum, jamak dan majzum, ya. Jamak maknanya waw alif ziyadah ni ramai pelakunya, fa'ilnya yang ramai. Pada masa yang sama waw alif ziyadah juga menunjuk, bukannya majzum, mansub, ya. Waw alif ziyadah di hujung menunjukkan i'rab sama ada mansub ataupun majzum. Ya, ingat, bila kita lihat fi'il mudhari' apabila di ujungnya fa'il itu dalam bentuk waw alif ziyadah, waw alif ni sebenarnya ada bulat kecil, ya. So dia boleh jadi i'rabnya yang mansub ataupun majzum, ya. Tengok konteks dia, ya. Kalau konteks dia fi'il amar ataupun fi'il nahi, maka dia adalah majzum, ya. Tadi kita ada jumpa fi'il nahi, kan, ya. Kalau kita sini ada tak contoh yang lain? Tidak ada, ya. Kalau nak ingatkan kembali fi'il nahi tadi yang mana? Yang ini tadi. Ni dia, la taqulu, ya. Nampak dia juga waw alif ziyadah bermakna di sini adalah majzum, ya, majzum waw alif ziyadah. Begitu juga kalau dia ini apa dia? Fi'il nahi, larangan. La adalah di sini fi'il amar. So nahi dan amar yang jamak dia akan mengambil waw alif ziyadah, ya. Itu tanda, ya, alamat kalimah tu untuk membantu kita mengenal. Jadi waw alif ziyadah juga digunakan dalam konteks mansub. Tadi majzum, sekarang ni yang saya nak tunjukkan ialah mansub. Yang ni waw alif ziyadah juga, ya. So sekarang ini dia bukannya majzum, dia adalah mansub. Kenapa sini dia mansub? Sebab ada kalimah nasab ataupun harfun nasab an, ya. An ni bermakna apa? Untuk, ya, supaya, agar, ya. Dia macam lam ta'lil juga, ya. Sebab tu lam ta'lil juga akan membuatkan kalimah dia mansub. Yang an juga harfun nasab an juga akan membuatkan kalimah tu mansub, ya. Mungkin saya kongsikan sedikit supaya kita mengenal di sini dalam Lexilogos, ya. Saya pergi ke Lexilogos ni untuk menerangkan kalimah an taqulu, ya, dalam bentuk pembentukan kalimah, ya, dalam aspek pembentukan supaya kita dapat melihat dia, ya, satu-satu, ya, step-step dia, ya. Dan kita pun sudah patut mengenal step dia bermula dengan 3 huruf akar, qaf, waw, lam.
Ya, 3 huruf harakah qaf waw lam menjadi kata dasar qaf alif lam qala ya. Ini kata dasar lah ya. So saya kata tuan-tuan dah familiar dengan ni, step ni. Lepas tu untuk mengambil daripada qala, untuk mengambil fi'il mudhari' ya. Dalam ini adalah fi'il mudhari' yang mansub. Jadi kita kena ambil acuan fi'il mudhari' yang asal, yang default ya. So yang asal ni yang mana? Kita tengok kat sini. Tengokkan template Quranic vocabulary itu, kita mengambil acuan yang inilah. Mudhari' maklum acuan yani yaf'alu. Okey, yang ni yaqulu dia ambil yang ni lah, yaf'ulu. Dia inilah acuan dia, dia bukan yaf'alu, bukannya yaf'ilu, tetapi yaf'ulu ni kolom H ni ialah maklum. Jangan ambil kolom G sebab kolom G adalah majhul. Ya. So dia ambil yang maklum, jadi kalimah acuannya ialah yaf'ulu ni ya. Ambil sini, boleh copy saja kat sini. Ya, so masukkan acuan kat sini, iaitu acuan yaf'ulu. Okay. So qala masuk kepada acuan yaf'ulu ni, dia akan jadi apa? Yaqulu ya, yaqulu. Ya, saya shortcut kan sebab kita dah buat ni ya. Saya tak perlu buat satu-satu ya, sebab dia membabitkan huruf ilah alif ni. Ya, kita akan dapat perubahan baris kepada alif tu kepada qaf, menyebabkan qaf tu akan mengambil baris hadapan ya. Kalau tuan-tuan dan perempuan yang tak dapat mengikuti sesi tu, boleh apa? Boleh tengok rakaman ya. Nanti cari balik rakaman tu. So dia akan menjadi, akhirnya menjadi kalimah fi'il mudhari' yaqulu ya. Untuk mufradah lah, singular. Ya. Tetapi yang ni dia jamak dan apa, mansub. So kena ubah dia supaya dia menjadi antaqulu. Ya. Jadi dan pada masa sama, ya ni adalah default dia untuk dia, tetapi kalimah ni ta bukannya ya. So kita tukarkan ta, ya ni kepada ta. Ambil ni, kopi dia bawa ke sini, tukarkan ya ni kepada ta. Kalau tidak tak jadilah kalimah tu. Ambil ta, lepas tu ambil baris atas. Jadi daripada yaqulu tukarkan kepada taqulu ya. Taqulu. Lepas tu kalau nak menjamakkan ada dua cara ya. Ada dua cara. Satu cara ialah kita mansubkan dulu sini. Masukkan an. Ya. Masukkan an, jadi kita letak an di sini. Saya tunjukkan step by step ya. Tambah, taruh an untuk. Okey, kita tahu macam tu. Bila ada an ya, tuan-tuan dan perempuan, dia apa? Bila digabungkan, dia tidak boleh lagi mengambil baris hadapan sebab ada an, dia akan jadi mansub. So masukkan kat sini, copy. So ini hilangkan tanda tanda campur tu, menunjukkan sekarang dia dah bergabung. So an ni sudah mempengaruhi ni ya. Bila hilang ni, an ni sudah mempengaruhi taqulu tadi, dia kena bertukar kepada baris atas. Ya, baris atas. Jadilah an taqula, masih lagi singular ya, mufrad. Ya. Ataupun kita ada cara yang kedua, iaitu kita terus letak an. Okey, nanti saya mansubkan dulu ya. Sekarang ni dia mansub mufrad, lepas tu jamakkan dia. Ya, jamakkan dia. So
So bila nak menjamakkan lam ni kita tambah waw alif ziyadah. Waw alif ziyadah. Mana dia ni dan okey tu ya. An taqula, apabila nak menjamakkannya kita tambah waw alif ziyadah di selepasnya macam ni ya. Tetapi apabila waw alif ziyadah, sebab waw ni waw mat, jadi lam tidak boleh mengambil baris fathah lagi. Dia kena tukar kepada baris dhammah. Ya, so kita kena tukar kat situ baris lam tu kepada dhammah. Jadilah dia an taqulu. Ya. Okey ya. So itu satu cara. Ada jalan kedua. Sekarang ni saya tunjukkan jalan kedua pula. Ya. Saya copy ni, copy sampai sinilah. An taqula sampai sini. Copy ke dia, bawa ke line bawah, nak menunjukkan cara kedua ya. Cara kedua ialah yaqulu. Okey, yaqulu kita tidak masukkan lagi di sini. Tidak masukkan, tapi kita jamakkan dulu. Yaqulu, tukarkan taqulu, lepas tu kita jamakkan dulu ya. Boleh ya, maknanya dia masih lagi dalam bentuk marfu' dulu, belum lagi mansub. Jamak yang marfu'. Ya, kalau dia jamak yang marfu', dia tidak ditambahkan waw alif ziyadah, tapi waw nun dulu. Sebab tidak ada an tak ada lagi. Ya. Lihat, bila tidak ada an, ini kalau an dia akan jadi mansub waw alif ziyadah. Tetapi di sini dia jamak juga tapi belum ada an lagi ya. Belum ada an. So ini dalam bentuk kamu semua berkata tapi dalam bentuk marfu'. Ya, so macam mana nak memansubkan? Barulah kita tambahkan an ya, an sekali dengan campur ni. Saya letakkan kat sini. Lepas tu tambah kepada taqulu ni ke sini. Ya, tengok ya. Caranya ialah taquluna yang marfu', jamak marfu', kita tambah an sebelumnya, barulah jadi an taqulu. So ada dua cara tu boleh diguna pakai ya. Kita nak mansubkan dulu ke nak jamakkan dulu, dua-dua boleh. Di sini kita mansubkan dulu ya. Mansubkan dulu, lepas tu jamakkan dia. Di sini kita jamakkan dulu. Bila menjamak tu dia masih lagi marfu' waw nun. Kemudian bila nak memansubkan kita tambah an, dia akan jadi waw nun ni akan bertukar kepada waw alif ziyadah. Okey, saya tunjukkan kat sini. Cuba tuan-tuan boleh lihat step by step. Ya. An taqulu, apabila ada an kita gabungkan dia, buangkan ini. Okey. Bila ada an sudah tak boleh waw nun. Ya, so dia kena nun ni tukar kepada alif ziyadah. Alif tambahan dipanggil alif ziyadah. Jadilah an taqulu. Itulah macam mana an taqulu ni berlaku di dalam ayat ya, ayat ini. Okey. Ada dua cara untuk membuat pembentukan kalimah an taqulu ni. Satu ialah di sini daripada 3 huruf akar kepada kata dasar, ambil acuan yaf'ulu, dia akan jadi yaqulu fi'il mudhari' mufrad yang marfu'. Kemudian kita mansubkan kat sini dengan penambahan an, tukarkan fa'il kepada ta, dia akan jadi an taqula. Ya, an taqula mufrad yang mansub. Kemudian kita jamakkan dia, tambah waw alif ziyadah. Okey. Bosku Tuan.
Ni peranan tajwid sini adalah ifak hakiki lah. Mana adakah juga peranan tajwid Ya, dimasukkan? ya. So nun ni dengan ta tu adalah Oh. ikhfa hakiki lah. So apakah tanda ikhfa hakiki itu? Macam mana kita nak menandakannya? Kita jangan letakkan nun sukun ya. Sukun kepada nun tu tidak ada. Nun sakinah lah. Non sakinah. Dia tetap non sakinah tapi sukunnya tidak ditandakan. Di sini sebenarnya sebelum kita bergabung, ni kita kena letakkan sukun dia ya. Sini kena letak sukun. Ini belum bergabung lagi ya. Jadi kena letakkan ini pun kena juga tahu sukun. Macam tu ya. Dia belum lagi bergabung. Ada tanda plus ni maknanya belum bergabung lagi. Bila bergabung kita buang tanda plus ni dia akan jadi macam ni. Bila dia bergabung jadi non sukunnya tidak boleh ditandakan lagi lah sebab dia disembunyikan ke dalam huruf ta selepasnya. Ya, ta adalah satu daripada huruf ikhfa. Ya. Tapi maaf Tuan, kadang sekarang ni masih dalam korpus dia masih nun sukun nun dia tanda bulat lah. Tanda bulat dia. Dalam korpus. Ya ni. Tak ada. Sebab saya kata penulisan jangan ikut korpus ni ya. Sebab penulisan ni dia tidak update. Belum update lagi dia sukunkan. Yang nak tengok jangan tengok di sini, tengok di mana? Tengok korpus juga tapi tengok di sini. Ni yang ni. Tengok di sini, tengok non dia mana ayat ni dia. Illa and nampak non tu tidak ditandakan sukun dia ya. Yang ni yang betul. Ini mengikut Rasam Osmani. Masa peranan nanti bila pamerkan korpus ni kena terangkan yang keadaan sebenarnya penulisan ni lah. Kalau penulisan yang sebenar dalam ayat Al-Quran itu sendirilah yang ni ya. Yang ni. Yang tadi dia menerangkan tapi dia masih lagi menggunakan penulisan yang lama ya. Penulisan banyak dalam ni yang perlu diperbaiki ya. Banyak perbezaan dengan penulisan Rasam Osmani yang terbaru ya. Contohnya di sini ini pun tak boleh sukun ni. Walakillah nun ni tak boleh disukun, lam ni kena ada tasydid. So banyak yang perlu dibetulkan ya di sini ya. Jadi yang ni ini okey, tajuk ini dia selari okey bertemu dengan hamzah qata'. Yang ni tidak ada tanda sukun, yang ni kena ada alif kecil di atasnya. Ya, yang ni bukannya selari ya. Ini sepatutnya tanwin yang tidak selari. Ya, ada. Bukan muskil. Dalam bagi kalimah qalu selalu kita dengar berita kematian, kita kan lafaz ayat qalu inna wa inna ilaihi raji'un tu adakah dapat dalam Quran qalu inna? Memanglah ayat surah Al-Baqarah ayat 154. Bagi kalimah qalu lah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam ayat itulah. Okey, so kita selesai yang ni bermakna di muka surat ketiga pun tuan-tuan patutnya semua dah kenal ya. Faqala tambah fa sajalah ya. Qalu ini ada alif kecil di atas ni. Ini bermakna fi'il madhi yang jamak. Ini fi'il madhi yang mufrad. Ini qalu pun sama dengan ni. Wa qala tambah waw saja. Qalu sama. Semua ni tuan-tuan dah kenal lah ya. So tak perlu kita bahaskan sekali lagi sebab perkara yang sama dah ya. Tuan-tuan dah kenal pun. Yaquluna pun sudah mengenal, iaitu dia adalah fi'il mudhari' maklum wazan satu yang jamak dan marfu'. Itu cara kita menerangkan ya. So penerangan tu kena komplit lah ya. Kalau masukkan jantina dia adalah muzakkar
ya, masukkan sekali jantina muzakkar. Jadi fi'il fi'il mudhari' maklum, wazan satu muzakkar, jamak dan marfu'. Ya, so bila kita boleh menerangkan tu, maknanya kita dah kenal kalimah tu dan kita akan faham konteks dia di dalam ayat, ya, ayat itu. Ini fi'il amar, yang ni yaquluna sama saja dengan yang ni, ya, faqul, fa lepas tu diikuti dengan fi'il amar yang mufrad, ya. Ini pun sama, tukar waw saja. Qalu kita dah jumpa. Qulillah adalah qul seperti ini, tetapi dihidupkan lam dengan baris sakinah kerana dia berjumpa dengan lam yang sukun, ya, di dalam ni lam sakinah, jadi dia perlu dihidupkan lam tu. Yang ni pun kita sudah jumpa sebelum ni, qalatil yahudu dengan qalatin nasara. Sekarang ni samalah qalatim ra'atu, ya. Telah pun berkata imra'atu Imran, ya, isteri Imran. Inilah isteri Imran, ya, berkata dia muannas, jadi perlu guna qalat yang muannas juga. Kenapa dia dihidupkan? Sebab mim ni sukun. Kalau tidak, tak boleh sebut, ya. Kalau ini sukun, sini sukun, tak boleh sebut. So perlu dihidupkan qalatim terus kepada mim. Sini sebenarnya bukannya alif, tapi sini adalah hamzah wasal, ya. Lihat di sini ra berbaris, jadi ta ni tidak perlu sukun ni tidak perlu dihidupkan, ya. Jadilah qalat boleh disebut qalat rabbi inni, ya, sebab ra ni berbaris, so ini tidak perlu dihidupkan. Seperti mana di sini sama, hu ada baris, jadi ta yang sukun tidak perlu dibariskan sebab boleh disebut qalat huwa min indillah, qalat huwa min inda, so tidak perlu dihidupkan, ya. Lepas tu qala rabbi straightforward, qala rabbi pun sama straightforward. Qala adalah fi'il madinya, kata kerja. Rabbi rabbi ialah dalam ni qala rabbi, ya, qala rabbi dia berkata rabbi ni ialah Tuhanku, ya. Di sini sebenarnya sepatutnya ada dhamir mutakallim ana, ya, tapi Arab kadang-kadang dia dihazafkan, ya. Jadi baris bawah tu menunjukkan dia mewakil mutakallim aku, ya. Qala rabbi, dia berkata wahai Tuhanku, habli, kurniakanlah kepadaku. So sepatutnya sini dia ada ya ni lah, ya ni, tapi Arab juga menggunakan dalam konteks ni tidak, ya, ya ni tidak dituliskan, ya, di dalam penulisan, ya. Okey, so kita selesai muka surat ketiga dan besok kita akan tengok muka surat keempat. Kalau ada kalimah-kalimah yang baru kita akan kupaskan, kalau tidak kita akan teruskan saja kepada muka surat seterusnya, ya. Kalau sehinggalah kita habis, ya, mengupas melihat setiap kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada qaf waw lam ni dalam kumpulan kata kerja, ya, insya-Allah. So untuk hari ini kita berhenti di sini dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.